Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim, amma ba'd. Terima kasih pimpinan halaqah ilmu kita malam ini, yang bahagia Tok Imam pegawai masjid, Tok Bila, alatan kuasa masjid, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, haji-haji, hajah-hajah, muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita marilah sama-sama mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ni Allah Ta'ala jemput kita menjadi tetamu dia, menjadi duyufullah. Allah Ta'ala jemput kita mari rumah dia. Masjid ni rumah Allah Ta'ala, dan kita kena banyak bersyukur kerana Allah Ta'ala masih lagi sayang, kasih dan ingat kita. Dan Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang kepada kita untuk kita beristighfar. Itu petanda Allah Ta'ala sayang tu kita tu. Sebab tu dia panggil kita mari rumah dia ni. Aku tahu mu dosa banyak, aku tahu mu banyak silap, aku tahu mu banyak kesalahan. Jadi sebelum aku jemput mu, sebelum aku mati mu, aku bagi ruang lagi ke mu, mari rumah aku. Mari rumah aku, marilah minta maaf dengan aku, mari istighfar dengan aku. Pasal muduk minta semacam ke? Muduk minta dengan aku husnul khatimah, husnul khatimah. Kesudahan yang molek, kesudahan yang molek. Mu khabar kau mau minta begitu dengan aku. Jadi sebab tu mu kena marilah rumah aku. Dan bila mu mari rumah aku, mu sebagai tetamu aku. Dan diistilahkan sebagai duyufullah, tetamu Allah. Kita berasa tak kita mari masjid ni, kita ni tetamu Allah. Ataupun kita mari ni, kita berasa pesing dia, bahasa dia. Kalau kita bubuh pesing dia, bahasa dia, sebab tu pas kita mari, pas dok, pas mari, pas dok, pasal kita bubuh pesing dia. Kita tidak merasa satu kebanggaan, kita tak berasa satu penganugerahan, kita tak berasa satu peluang. Allah Ta'ala bagi di usia kita ni, di umur-umur ujung-ujung kita ni, Allah Ta'ala bagi peluang kita mari masjid. Kita tak berasa, sebab tu kita tak berapa jelera lah mana. Kalau kita berasa kita mari ni sebagai tetamu Allah, kita berasa hebat tuan-tuan. Banyak masjid ambo jalan dah. Mungkin tuan-tuan lebih banyak lagi pada ambo. Tapi mungkin ambo tak tertengok, tak terpandang. Cuma hak ambo terpandangnya saja masjid di Kota Baru. Masjid Ijau dia panggil. Di Jalan Bayar tu, dekat sebelah rumah Tok Peti. Bila dia jemput ambo ceramah, ambo selalu lalulah jalan tu di Kota Baru. Amo tengok banner yang dia bubuh gambar amo situ. Tepat banner tu dia tulis, "Selamat datang tetamu Allah." Selamat datang tetamu Allah. Dia memotivasikan orang ramai supaya berasa bahawasanya bila kita pergi masjid, kita tetamu Allah. Bila kita pergi Mekah, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, mutawih kita sebut kepada dia kita. Dia panggil kita ni sebagai duyufur rahman, duyufullah. Bapa pasal kita pergi rumah Allah Ta'ala, ibu segala rumah Allah Ta'ala, Kaabah. Maka bagai-bagailah dia sebut, dan kita pun rajin dengar
Syukur alhamdulillah sama ramai orang Allah Taala pilih kita, sama ramai orang Allah Taala beri peluang pada kita boleh pergi Mekah, boleh pergi Madinah, dan kita sendiri pun kecek lagu tu. Syukur alhamdulillah lah, muncullah Allah Taala jemput hamba jadi tetamu dia. Tapi bila kita balik tanah Jawi kita, balik kampung kita, balik negeri kita, kita tak berasa bila kita mari rumah Allah Taala ni sebagai tetamu Allah. Pasal kita bubuh pesing bahasa dia kita orang Islam ni kena pergi masjid. Bahasa dia kita orang tua ni kita tak pergi masjid lagi mana lagi. Pesing dia, bahasa dia kita orang pesing ni kena main masjid dah, kita main masjid lagi pesing nak pergi ke mana? Kita bubuh bahasa dia, pesing dia. Kalau kita bubuh pesing dia, bahasa dia, kita saja ya ke orang Islam. Orang lain tidak Islam. Apa dia tak pesing dia, bahasa dia? Kalau kita bubuh kita orang tua, pesing dia, bahasa dia, kita ya ke orang tua. Orang lain tidak tua. Kalau kita bubuh pesing dia orang pesing, kita ya ke pesing. Kalau kita bubuh pesing dia. Sebab itu malam ni yang nak mengajak sahabat-sahabat semua, muslimin muslimat, biar mari dalam hati kecil kita satu kebanggaan, peluang yang Allah Ta'ala bagi, peluang keemasan di usia-usia kita ni. Selalu hamba royak dalam kuliah-kuliah hamba mana-mana pun, rupanya ada sahabat hamba daripada Terengganu nak mari ni, lawyer, magistrate tu belakang. Terima kasih kerana sudi bersama. Mungkin dia tahu info mana, tak tahu dia mari juga. Selalu hamba kata, kita kena rasa syukur yang amat sangat. Allah Ta'ala pilih kita. Ya mukallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mu pilih aku, pilihlah aku seumur sehingga ke akhir hayat aku. Kerana apa? Kerana aku berada di ambang kematian. Kita kena khabar kita ni berada di ambang kematian. Kalau di ambang kemerdekaan 31 Ogos, tiap-tiap tahun ada. Tahun depan ada pula. Di ambang Ramadan, tiap-tiap tahun Ramadan ada. Di ambang Aidilfitri, tiap-tiap tahun ada. Tetapi di ambang kematian, sekali seorang je. Sedar kedok kita dengan usia yang ada supaya dia mau amba dan tuan-tuan ni kita berada di ambang kematian. Bila lagi kita nak melangkah kaki, nak menjadikan masjid sebagai rumah utama, rumah pertama dalam hidup kita sebelum kita menemui Allah Ta'ala. Kita nak suruh biar kita ni berasa bahawasanya masjid adalah rumah pertama aku. Rumah aku duduk learning tu, berteduh dan sebagainya tu akan ketinggal. Yang aku nak bawa ialah rumah Allah ni, masjid yang aku nak bawa. Yang akan menjadi kenderaan aku ketika aku nak meniti siratal mustaqim. Ini dijelaskan dalam kitab Jauhar Marhub wa min bahatil qulub, berkaitan dengan masjid-masjid yang kita semayang ni. Allah Ta'ala akan datangkan apabila kita nak meniti siratal mustaqim, kita berasa takut. Langsung malaikat kata atas dunia dulu mu jemerai laut, jemerai sungai, mu naik ke apa? Bagai-bagai lah orang jawab mengikut kemampuan masing-masing lah. Ada orang naik speedboat, motor, boat, orang naik perahu, kapal, naik pelapung, naik rakit, mengikut kemampuan masing-masing lah. Maka di waktu itu bila kita jawab lagu tu, malaikat pun mendatangkan masjid-masjid yang kita semaya tu dan dijadikan sebagai kenderaan untuk kita melalui siratal mustaqim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita nak mari masjid saat ni, hamba, tuan-tuan dan puan-puan, kita mandi sendiri ke? Tak ada orang lain tolong mandi. Kita mandi sendiri. Dan kita boleh pilih kita nak mandi banyak mana dan pesing mana. Nak pesing cebok, nak pesing pahit, nak pesing air hujan, nak pesing nyelak, boleh belaka. Ikut kita nak mandi pesing mana. Kita telitah tak waktu kita mandi itu, satu masa nanti kita sedang menanti orang akan mandi kita.
Kita duk mandi bu ni kita tak fikir sikit ragu. Satu masa nanti orang akan mandi aku. Lah ni aku boleh mandi sendiri. Kita sedang menanti satu saat orang akan mandi kita. Benda ni telah dinyatakan oleh seorang tok guru pondok ketika dia memulakan kuliah. Mukaddimah dia tu, dia menarik perhatian kepada ahli jumu'ah semua supaya mengingati mati. Dia pun bukalah kuliah dia tu dengan benda ni. Memang terpanggil sungguh. Selama kening kita duk mandi kita tak terlintas pun satu masa nanti aku sedang menanti satu saat orang akan mandi aku. Lah ni betul lah, bolehlah mandi pasal mana ke apa pun. Bila dia orang tolong mandi kita, terpulang ke dia lah dia nak mandi lagu mana. Dan kita jangan terbayar supaya orang mandi kapung kita bila ada orang mati tu mandi dengan air kapur baruhnya, mandi dengan air bidaranya, jeruh beria-beria. Di Malaysia ni kapung kita banyak aksesoris. Banyak aksesoris. Lama nak boleh mandi banyak. Kalau mati Mekah, mati Madinah, kalau buat supaya mandi kita sening, berapa orang sehari boleh mandi. Sedangkan setiap waktu cukup ramai orang mati. Dan dia akan mandi mengikut betul-betul atas syarat hukum fiqh. Kalau bahasa kapung dia mandi dekat pakai bu gitu, cuci gitu. Tak ada lah kita dengan air kapur ni lagi air tu tak ada. Kita sedang menanti saat tu ni. Hamba tuan-tuan, lepas tu kita kena banyak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Jangan duk galik sangat. Jangan duk galik sangat. Syukur alhamdulillah lepas mandi tadi kita boleh pakai pakaian sendiri. Hamba pilih pakaian lagu ni, tuan-tuan pilih pakaian lagu tu. Warna ikut kita suka lah. Pesing lagu mana, nak pakai jubah, nak pakai baju Melayu, kurta, pakailah apa-apa pun satu tu aurat. Warna pun suka hati kita lah, kita boleh pilih. Branded, jenama, mahal baju kita, jubah kita tu boleh. Sedar atau tidak kita sudah pakai pakaian tu, kita sudah menanti satu saat orang akan makan kita. Orang akan makan kita. Bila orang makan kita, suruh dia. 3 lapis, 5 lapis, terpulang ke dia. Cuma kita tengok pada uruf 3 lapis, 5 lapis. Tapi seorang sahabat Nabi SAW yang sebelum Islam dia anak orang kaya. Mak ayah dia beli pakaian ke dia 200 dinar. Kalau lah ni mungkin beribu-ribu. Pakaian yang ada jenama, anak orang kaya dia pakai ketika tu. Bila dia masuk Islam, Islam telah merubahkan diri dia, kehidupan dia, dan dia menukar pakaian dia menjadi pakai jubah shopping-shopping gitu, tapung-tapung. Satu hari dia lalu depan Rasulullah. Rasulullah tengok dia pun berhenti. Dia pun khabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu waktu aku belum Islam, dulu aku anak orang kaya. Aku pakai pakaian yang harga 200 dinar. Banyak pakaian aku yang mahal-mahal. Tetapi bila aku masuk Islam, Islam telah merubahkan diriku, bahawasanya Islam mengajar dunia ini hanya sementara sahaja, yang kekalnya ialah akhirat. Sebab tu aku berkeadaan demikian. Rasulullah rasa sayu. Lama sahabat mai royak, dia kata, ya Rasulullah, sahabat kita sudah meninggal. Masalahnya sekarang ni kita nak tutup mayat dia, kain dia tu pendek telajuk, tutup muka kaki nampak, tutup kaki muka nampak. Langsung Rasulullah kata kepada dia, Rasulullah kata mentutup muka lah, kaki tu mentutup dengan daun kayu. Dalam masa yang sama Rasulullah SAW rasa pilu, pasal teringat anak orang kaya pun bila mati, siapa kau nak tutup mayat tak ada kain. Terfikir tak dia lagu tu? Siapa dia terfikir tu? Kita pun gitu juga tuan-tuan. Kita pun. Kita berasa learning, kita berasa kalau kawan mati
boleh berlaku ke apa? Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Lagu mana cara kita, wallahu alam, serah Tuhan lah. Syukur alhamdulillah kita boleh pakaian sendiri pakai, dan kita boleh mari ke masjid, kita berjalan sendiri. Nak jalan kaki, naik motor, naik kereta, nak tupai orang, terpulailah whatever. Boleh masing-masing ikut cara ni. Dan kita sedang menanti satu saat orang yang akan memperjalankan kita. Bila dia orang tolong jalan kita, ikut dia lah. Dia nak pikul ke, nak naik van jenazah ke, nak naik lori ke, nak naik gapo, terpulai ke demo. Dan kita jangan khayal, jangan berangan-angan van jenazah yang ada di masjid tu ialah kenderaan terakhir kita. Belum tentu. Lah ni selekan nak pilih nak naik ke dia. Alhamdulillah kita sapa masjid, kita boleh semaya sendiri. Kita nak semaya lagu mana? Tepi tu, tepi ni, soh tamu, kedua, belakang, luar, kita boleh pilih belakang. Dan kita sedang menanti satu saat orang akan menyembahyangkan kita. Bila orang menyembahyangkan kita, tidak ada pilihan. Pada uruf, pada adabnya, tentu duduk depan sekali. Belakang kita tu imam. Bila kita mengenangkan suasana yang macam ni, maka sudah tentulah kita akan beramal ibadat sebagai bekal untuk kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kalau kita tak boleh istiqamah lagi dengan 5 waktu ni tuan-tuan, bila lagi? Kalau usia supaya hamba, usia supaya sahabat-sahabat semua. Kerana sunnah Nabi SAW yang paling besar sekali ialah semaya Jumaat. Kita sambut manjur Rasul bagai nak rak. Bagai nak rak. Boleh kata seluruh masjid, seluruh surau, balasah, pejabat, sekolah sambut manjur Rasul. Tapi sunnah Nabi yang paling besar semaya Jumaat tak sih. Kita rasa, kita kata kita cinta dan kasih, rindu ke Rasulullah. Tapi sunnah aku minta situ. Mu ni belawak kecil. Mu belawak kecil. Kita dengan bini kita duk main I love you, I love you, I love you. Bini suruh pergi kedai duk I love you, gitu. Bini suruh pergi kerja, tak pergi dah I love you, I love you. Berapa boleh atas I love you tu. Lari bini. Duk main I love you saja. Nah. Kita duk kata Rasulullah, Nabi kita, ikutan kita dan sebagainya. Macam-macam kita labelkan. Kabar-kabar aku suruh mari semaya Jumaat tak mari. 1001 jawapan mu bagi alasan. Tak perlu bagi alasan kau tu imam. Kau tu peti kau siapa. Soalnya sekarang kita nak jawab depan Allah SWT esok. Agak-agak jawapan kita ni Allah Ta'ala terima ke tak. Bukan tak segi ya Allah zahur. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Amu nak pergi ambil cucu, nak pergi ambil anu, amu kerja banyak. Agak-agak Tuhan terima ke jawapan kita. Bapa tak biasa, oh ya Allah tak kira bukan tak tahu asal mengko betul hamba gitu gini begitu. Ngori mengko betul hamba kelik lewat. Agak-agak jawapan kita dari Allah Taala terima ke tak? Kalau Allah Taala terima, selekeh. Orang Jepun hamba malam ni suruh camah makhluk bukan suruh main ngepek. No, orang nak dengar camah makhluk dia duk royak kan gitu. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diputerakan 12 Rabiul Awal hari Isnin. Dini hari subuh. Ibunya bernama Siti Aminah. Bapanya bernama Abdullah. Man hiya Siti Aminah. Siapa dia Siti Aminah?
Siti Aminah ialah perempuan suci yang menjadi rebutan orang-orang Arab ketika itu. Walaupun Mekah waktu itu diselubungi dengan jahiliyah, penzinaan, penipuan, pembunuhan, perbalahan, gapo lagi. Segala mak nikah, mak siap. Bunuh anak, bunuh orang, segala-gala. Tetapi Siti Aminah suci. Allah Ta'ala jadikan manusia yang nak jadi ibu kepada pemimpin agung bukan ibu yang celarut. Sirah mengatakan bahawasanya Siti Aminah ini adalah yang dididik oleh ibu bapa dia, cukup-cukup jaga, dan dia tidak keluar rumah. Tidak seperti perempuan-perempuan lain. Ayah mak dia jaga sungguh dia ni. Sunnatullah. Allah Ta'ala susun sedemikian rupa. Bapa? Kerana mu Siti Aminah, suatu masa nanti mu akan melahirkan seorang manusia agung yang akan menjadi pemimpin seluruh alam. Sudah tentulah mesti lahir daripada ibu yang betul-betul hebat. Mesti lahir daripada ibu yang betul-betul suci. Ibu yang orang tidak boleh pertikaikan. Kalau orang kecek Siti Aminah, orang tabik spring. Nak kecek bak apa dia? Memang Siti Aminah adalah manusia juru. Seorang perempuan yang juru. Begitulah juga dengan bapa Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Seorang remaja lelaki yang langsung tidak menyentuh benda-benda maksiat, benda-benda karut di zaman jahiliyah. Abdullah tidak pernah menyentuh, dan dia adalah jejaka remaja yang diminati oleh seluruh perempuan-perempuan di Mekah, dan bercita-cita untuk memiliki Abdullah. Begitulah juga dengan lelaki-lelaki lain yang bercita-cita berair mulut nak ke Siti Aminah. Isyarat apa dia ke? Mesej apa yang Allah Ta'ala datangkan dua manusia ini? Juruh belaka dua-dua. Ini isyarat menunjukkan bahawasanya bila ibu tu ibu yang hebat, bapa yang hebat, pada urufnya akan melahirkan anak yang hebat. Sipir dia lagu tu. Perempuan yang juru, pak yang juru akan melahirkan anak yang juru. Tak logik di akal kalau ibunya itu latar belakangnya tidak bagus, bapanya latar belakangnya kehidupan di awalnya tidak bagus, kabar-kabar melahirkan anak yang akan jadi pemimpin seluruh alam. Orang akan pertikaikan. Yang macam kecek muluh muk demo dulu pun parut juga. Yang macam kecek mula hayuh demo kau kena. Tapi mana orang boleh sebut? Mana orang boleh bangkitkan walaupun orang kafir berkiuk? Ada dia sirah yang mengatakan bahawasanya orang-orang Arab Mekah membangkitkan perangai pak Nabi dan ibu Nabi. Tak ada. Tak ada benda boleh nak jadikan isu. Ini sunnatullah, dan memberi pengajaran kepada kita setiap step yang Allah Ta'ala datangkan atas diri Muhammad SAW
bermula dengan ibunya dan bapanya, calon yang akan melahirkan demikian ini, menjadi iktibar kepada kita. Kenapa remaja-remaja hari ini seperti yang kita lihat dan kita dengar hari ini? Lahir daripada ibu yang macam mana dan bapa yang macam mana. Kita pun kata, oh budak-budak lon ni, Allah tidak serupa kita budak-budak dulu. Budak-budak tu main mana? Bapa tu kata mak pot lon ni tak ada kualiti sikit gapo. Kita menuding jari kepada remaja-remaja. Kita susuk. Inni kuntu minaz zalimin. Aku sendiri yang menzalimkan diri aku, menyebabkan anak aku jadi lagu ni. Minta maaf ketika hamba forum dengan Dr. Basit di Balai Islam berkaitan dengan keluarga bahagia, anak yang soleh. Hamba kata ke dia, hamba umpamakan, hamba kata, kalaulah kilang proton saga pada adatnya akan melahirkan, memprodukkan, mengeluarkan kereta proton saga. Logik dia akan ada, kilang proton saga tubik kereta Mercedes. Kalau kilang proton saga tubik kereta proton saga. Allah Ta'ala jadikan manusia perempuan yang bernama ibu. Allah Ta'ala berikan dia rahim sebagai kilang melahirkan manusia. Kalau rahim kilang manusia itu jenis lagu mana, akan melahirkan jenis lagu itulah. Sebab itu si lelaki kena memilih bakal calon yang akan menjadi seorang isteri dan seterusnya akan menjadi seorang ibu. Mestilah bakal isterinya itu begian. Kenapa? Kerana akan melahirkan produk yang demikian. Ini mesej Allah Ta'ala nak ajar kepada kita. Sunnatullah. Kalaulah lelaki yang baik, lelaki yang juruh, Allah Ta'ala akan jodohkan dengan perempuan yang baik dan juruh. Tetapi di zaman mutaakhir, di antara satu tanda yang menunjukkan kita ini berada di ambang akhir zaman, apabila lelaki yang baik dijodohkan dengan perempuan yang tidak baik, dan perempuan yang baik dijodohkan dengan lelaki yang tidak baik. Sunnatullah sudah mula berubah. Ini di antara tanda-tanda dekat nak kiamat. Asalnya fitrah manusia yang baik akan diketemukan dengan yang baik. Tapi bilalah sudah berakhir dunia ini, maka aku akan pusingkan fitrah manusia. Dulu orang tua kata supaya anjing dengan kucing tak boleh duduk dekat. Hari ni anjing dan kucing boleh saing oleh. Dulu orang kata guru mesti menghormati anak murid. Hari ni sudah kaki lah ke atas, kepala lah ke bawah. Guru mesti menghormati anak murid. Kalau tidak, anak murid tak akan pergi sekolah. Tidaklah kaki lah ke atas, kepala lah ke bawah. Guru kena tunggu di pintu pagar sekolah. Guru kena tunggu di pintu pagar sekolah. Apa? Kerana nak mengikramkan, memuliakan, sambut anak murid sampai sekolah. Dan di pihak cikgu kena ada tarikh lahir anak murid. Sebab apa? Pasal nak buat birthday, sambutan hari lahir anak murid. Supaya anak murid berasa seronok mari sekolah, anak murid berasa mesra mari sekolah, tok guru kena tunjuk jurus benar kepada anak murid. Kalau tidak, anak murid tak mari. Nampak? Terbalik tu kedek. Dulu tok guru dihormati oleh anak murid. Hari ni Allah Ta'ala balik dulu isi bumi sebelum Allah Ta'ala balik bumi. Bila Nabi Muhammad SAW
memiliki ibu dan bapa yang sedemikian. Allah Ta'ala jodohkan, kahwinlah mereka berdua antara Siti Aminah dan Abdullah. Allah Ta'ala uji lagi supaya kehidupan Rasulullah ini memiliki jati diri yang cukup tinggi, kerana mu akan menjadi seorang pemimpin yang agung. Dalam masa yang sama, ketika ibu Siti Aminah mengandungkan Rasulullah SAW, bapanya meninggal. Allah Ta'ala tak boleh beridik ke siapa ke Nabi Muhammad lahir tu, bapa tengah duduk mengandung mati dia. Allah Ta'ala maha segala-galanya. Apa mesej Allah Ta'ala matikan Abdullah? Nak ajar kepada kita bahawasanya manusia ini bila dia tidak ada tempat bergantung dan sebagainya, dia mesti memiliki jati diri yang tinggi. Dia kena ada kendiri yang tinggi. Kerana Siti Aminah dialah yang akan menjadi bapa, dialah yang akan menanggung segala-gala urusan-urusan seorang suami dalam masa yang sama sebagai seorang bapa. Cari makan pun dia, nak pergi anak pun dia. Siapa Z? Serupa kita ibu tunggal lah kapun kita. Turun pagi cari makan lagi, tak atas anak sekolah lagi, gotu lagi, goni lagi. Atas dia belaka. Dialah bapa, dialah suami, dialah ibu sebagai tetudah. Segala-galanya dia belaka. Sudah tentulah Siti Aminah memiliki jati diri yang tinggi. Kerana dalam keadaan mengandung, suami tak ada. Dan Allah Ta'ala sudah awal-awal bagi mukjizat pada Nabi SAW, petanda yang positif. Ibu dia yang mengandungkan dia itu tidak loyo, tak mutah, dan tidak merasa bebanan ketika mengandung Muhammad SAW. Tidak serupa ibu-ibu yang ada di rumah kita tu, ngedab gotu, ngedab goni. Serba mak tiga ngedab. Dan ngedab dia tu pula barang hak pelik-pelik belaka. Kalau barang mudah tak apa, ni barang hak payah belaka. Paksa kena start kereta pergi kota baru cari. Nak makan wah kriak. Mana ada pohon dah ni. Habis kampung cari. Kita nak buktikan sayangnya kita ke isteri kita, sayang ke kandungnya tu kan. Habis orang tanya, kapan mana ada wah kriak? Padahal Apple belana tak sih. Kalau nak Apple mudah sikit tak. Ni nak wah kriak. Duduk 3 bulan pula pun nak wah cupu pula. Oh barang-barang. Barang tu dekat payah nak boleh belaka. Ustaz Haji Osman tu imam tua, imam di Masjid Raja Muhammad II Telipuk. Jika dia bagi kuliah, dia kata, saing dia tu dia kata, bini ngandung makan makanan kucing. Orang duk beli makanan kucing tu. Padahal dia kata beli-beli tengok kau tak ada. Paruk sekali tengok bini dia duk makan sama naiknya kucing. Macam-macam. Boleh kira makan mula lain paruk lagi nak ya. Ada setengah tu ngandung bukan setakat nak makan kucing, nak makan tok laki kakoh ni. Tak boleh rumah tok laki ada juga. Tapi Rasulullah SAW Allah Ta'ala bagi kepada ibu dia tak ada berasa kesatu. Bila Rasulullah SAW diputerakan 12 Rabiul Awal beranak, sejarah alam, api Majusi yang tidak pernah padam, hari itu padam, mampu. Gagal riuh pemimpin-pemimpin Majusi. Gagal riuh tok nujung dia. Dan diarahkan oleh Raja Majusi supaya selidik Putuh Wayaman
yang menyebabkan romo-romo tak rajin mampu. Esok dah tak beranuk lagi. Yang mana abang? Boleh lagi? Ya. Tak boleh apa mengoboh duduk dengar juga dok gitu. Selidik. Tengok nujung berapa tanyalah pakar-pakar dia. Kabarkan kepada ketua, kepada raja dia kata, amo boh. Iapi mampu dia boh. Kerana di kampung sekian tu ada seorang perempuan yang melahirkan anak lelaki. Dia nojol tengok. Dia kata, budak ni beranak lah yang menyebabkan apa kita mampu. Cerita pendeknya, raja dia mengarahkan supaya kalau itulah yang menyebabkan mampu api majusi kita ni, Tuhan yang kita sembah ni, maka mungkinlah bunuh budak tu. Rupanya tuan-tuan, Rasulullah SAW ni orang nak bunuh dia bukan maksud dia menyebar kalimah Allah lagi. Beranak tak nak bunuh dah dia. Kerana kini lah, budak ni lah mampu api. Bila tuan ku arahkan demikian supaya bunuh budak ni, gi bobok ni tanya-tanya khabar anak siapa dia, cucu siapa, warga dia siapa dia, kena klik. Tak berani nak mari bunuh. Sebab apa? Anak saudara Abu Jahal, anak saudara Abu Lahab, anak saudara Abu Talib, anak saudara Sayyidina Hamzah, dan tok dia pula Abdul Muttalib. Tak berani kawan. Ni siap-siap kedebel belaka. Pergi lah. Kamu nak mampu pergi. Bunyi nama Abu Jahal, kelak. Rupanya nak juga ya orang kedebel ni. Mau masjid kita lah, kita ada orang gedebel, tak boleh. Kena ada juga orang gedebel. Kalau tak ada orang gedebel, buat apa dia, kat dia mau main-main. Pun kita gantung bena, dia budak-budak, dia cabut kita gini. Pun ada orang gedebel, perik budak-budak. Nah tu benar tahu kau tu tak apa berkiok kita. Keduk main ada hak sini, biarlah. Kita gantung pula, tak gerak. Tak, kena ada juga gedebel. Nak ya. Sebab itu dalam Islam kan kita tengok kan, hak pitih banyak kena ada, hak sobat yang ada, hak gedebel pun ada, hak gagah perkasa muda pun ada. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Orang pengalaman banyak, orang tua. Sabar, nanti kita mikir dulu, jangan gaduh. Nak juga ada. Nak ada juga seperti Sayyidina Usman. Sayyidina Usman jutawan mulian. Yang tak sah Husin nak buat maulud ni kau bagi 2 ekor lembu. Nak ya. Tambah seekor 9 ekor. Nak juga. Nak ada juga orang supaya Sayyidina Umar. Bayangkan tapak dia. Nak gitu. Dia marah tu. Mana dia tak mari? Orang sebelah lembu ke apa ni? Mai makan ya reti. Mak begitu. Orang buat kerja ke apa dia tak mari. Mak begitu. Lepas tu banyak komen orang, kau tu tak kena, kau ni tak kena. Nak juga. Siapa dia berani canggah dia tu? Canggah lah. Nak ya. Hari tu dia tak pada hari tu. Nak juga aku ni. Sayyidina Ali kita nak juga orang muda. Nak laik banner ke apa dia nak rukah. Siap-siap tua tak leh hayu dah. Kena hak muda naik rukah. Kenapa Islam dia atur comel tu? Kita duk main hak siap tua, biarlah. Habis tukak-tukak. Tukak tu email pun tak kat beli tu. Curi semacam. Pong ada Sayyidina Umar, mangu hari Jumaat. Sekali ni tak ada kaku tak apa. Siapa dia ada kaku curi tukak. Tu email tu ketubuh. Ngamumung tu patah ketak bahas. Tak padamu ngampok-pokmu tak bahas. Perik. Nak juga kena lagu tu. Ni kena main ilah dah tukak tu email biar kita beli pula. Nak begitu. Tak kat beli tukak tu. Geng-geng majusi mari nak
bunuh Rasulullah Muhammad SAW, teringat ke Abdul Muttalib, orang yang disegani. Jangan cucu datuk tu malu Allah kawan. Nama besar Abdul Muttalib. Pak saudara Nabi, Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah berakhir dengan masuk Islam. Abu Talib tolong sahabat Zaid Islam, tapi tak masuk Islam. Abu Jahal dengan Abu Lahab, dia declare diri dia menentang Rasulullah. Pak darah juga. Kita pada juga pak darah. Kau ada 5 pak darah. Hak ni rajin pergi masjid, hak ni tak jumpa tangga masjid, ada juga weh. Kita duk bila pak darah Nabi, pak darah kita kena bila juga orang kata. Bila sorry habuk pak darah kawin tak pergi masjid belaka. Tak kira Abu Jahal belaka. Pakai mati dengan gitu ya nak bunuh Nabi. Bila dia usia 6 tahun, si isteri Siti Aminah ni dia teringat pada arwah Abdullah. Dalam umur 6 tahun, Siti Aminah bawa Nabi pergi ziarah makam pak dia Abdullah. Dan mengikut riwayat, di perjalanan Siti Aminah pula wafat. Cuba bayangkan, ayah mati, mak mati, maka yatim piatulah. Allah Ta'ala memang mendidik, mentarbiah Rasulullah dalam suasana yang sedemikian, supaya Rasulullah memiliki jati diri yang tinggi, tidak mengharapkan kiri kanan atau bawah, hanya Allah. Anak kita ni bapa jadi mana manja kededek sangat. Bapa jadi sombong sangat anak kita, pasal dia merasai dia ada tempat pelindung, ada ibu, ada ayah. Dia ni lah galak gati. Sebab itu anak kita pergi sekolah, pergi dengan keadaan sombong. Pasal apa? Pasal di rumah ayah mu ada. Sebab itu lah ni mana cikgu boleh cuik ke apa. Tak pada ayah mu pergi, biar ma pergi. Bini dia kata. Bila dia magi, hidung pak bawah, mulut pak atas, berkubuk cari, lari cikgu. Nak ya. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat semua, bila anak-anak kita nak pergi camping, nak pergi kemah, nak pergi kursus 3-4 hari sekolah, kita persiapkan dengan pakaian dan sebagai kelengkapan dia. Dia pergilah kursus. Siapa dekat kursus, urus dia kursus kata, bermula saat ini awak berada dalam camp, berada dalam kursus. Undang-undang kursus ni, bila makan pinggan basuh sendiri, kain baju basuh sendiri, tempat tidur sipar sendiri, gapo dia sendiri-sendiri belaka. Rumah sahabat Z mak ayah buat belaka. Bapa yang tempat kursus dia ajar demikian, nak suruh kita berdikari. Semua tahu nampak belaka. Boleh bayar belaka. Kenapa Allah Ta'ala matikan ibu dan bapa Rasulullah? Supaya Rasulullah berdikari dan menumpang kasih dengan tok, iaitu Abdul Muttalib. Tak lama tuan-tuan, wafat pula Abdul Muttalib. Bila wafat Abdul Muttalib, menumpang kasih dengan Abu Talib, pak saudara, jutawan ahli perniagaan yang tersohor. Dia sebaris top 5 dengan Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal, dan juga Abu Talib, dan jutawan 4-5 orang lagi. Bila Nabi berusia 10 tahun, Abu Talib bawa pergi nego di luar-luar pada Mekah. Setahun sekali mereka ni, tokoh-tokoh besar ni, ada mesyuarat. Abu Talib bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi mesyuarat juga, tapi duduk di luar, budak-budak tak boleh masuk. Dalam mesyuarat tu siapa dia hadir? Waraqah bin Naufal, Abu Talib, Siti Khadijah. Siapa lagi?
yang meme toke-toke besar. Sebelum nak mesyuarat, Rasulullah duk main luar. Marilah seorang pemimpin Quraisy, ahli perniagaan. Omong-omong dia mari mesyuarat, tak aja tengok ada budak duk luar. Langsung dia tanya, demo ni mari mana budak? Dia kata mari dengan Pok Dara. Pok Dara mesyuarat dalam. Siapa dia Pok Dara mu? Abu Talib. Bila bunyi Abu Talib, masuk dalam. Jangan nak main luar tu lama nyamik kau orang masuk dalam. Pasal bunyi anak saudara Abu Talib. Buat kita lah bila anak boh lagu ni. Bila anak boh. Oh, kotik dokong belaka anak boh ni. Siung tu gak nak ayat wi. Dokong anak boh pergi beli air kotak. Nak ambil hati boh. Pun mari tukar kebun nak ayat wi. Tak ada cara pun anak tukar kebun. Nampak? Gitu juga anak saudara Abu Talib. Pasal orang malu pada Abu Talib. Pasal dia memfungsikan mesyuarat. Cerita pendeknya tuan-tuan, bila mesyuarat dalam tu, saya nak Rasulullah pun masuk sekali, Rasulullah duduklah. Senyap tak kata berapa, moga dengar itu orang mesyuarat lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, Rasulullah duduk dalam mesyuarat tu diperhati oleh Waraqah bin Naufal. Siti Khadijah perhati budak ni. Waraqah bin Naufal dia perhati dari sudut lain. Siti Khadijah perhati budak ni dari sudut lain. Waraqah Naufal dia tengok budak ni ada talent. Budak ni ada wawasan. Budak ni akan menjadi pemimpin agung. Dia tengok kau gaya budak ni. Siti Khadijah pula dia tengok dari sudut jatuh cinta. Kena. Bila sudah mesyuarat, Waraqah bin Naufal royak ke Abu Talib. Dia kata anak saudara demo kan ya? Oh, anak saudara aku. Demo jaga molek Kalau tengok Romon ni akan jadi pemimpin besar. Mu jaga molek. Kalau tak jaga molek, nyogomo dorang. Jaga molek. Cikgu-cikgu di sekolah kan, anak-anak kita dak ada bilik direjah tu kan, dia boleh nampak budak ni esok ni jadi gani ni, budak ni jadi gani ni, budak jadi gani. Pengalaman dia mengajar, main anak murid ramai saja, dia boleh tahu budak ni. Nah, budak ni kalau rajin sikit ya, boleh straight A dia boleh tahu esok jadi gini. Waraqah bin Naufal, ahli kitab, dia tengok Muhammad SAW, dia royak ke Abu Talib. Dia mau tolong jaga molek budak ni. Budak ni satu masa nanti akan jadi pemimpin agung. Siti Khadijah tak ada kata ke satu, duk main tembuh hatak. Bila mesyuarat, Siti Khadijah dia nak meluaskan perniagaan dia nak buka cawangan-cawangan. Dan memerlukan pengurus-pengurus cawangan untuk membiayai, untuk mengendalikan perniagaan dia. Dia bagi tahu kepada orang harapan dia, orang kanan dia, iaitu Maisarah. Siapa dia Maisarah? Man huwa Maisarah? Maisarah ialah orang lelaki, bukan puan dok. Nama dia Maisarah. Tapi dia orang jatah. Dia orang harapan Siti Khadijah. Dia kata buka iklan, tolong buka iklan. Siapa yang nak kerja dengan kita untuk menjadi pengurus cawangan? Kita nak buka cawangan perniagaan. Langsunglah Maisarah pun tanya khabar siapa dia nak kerja dengan Siti Khadijah. Petaklah atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawar ke Nabi Muhammad. Mu nak dak kerja dengan jutawan yang bernama Siti Khadijah. Cerita pendeknya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran kerja tu, maka jadilah pekerja Siti Khadijah. Bila begitu, Siti Khadijah tengok budak ni juru, comel juru, dan boleh diharap, maka dia bagi barang cukup banyak untuk didagangkan.
Bila balik daripada perniagaan, dia audit pendapatan, meningkat 2-3 kali ganda keuntungan. Sebelum pada ni hutang dah nego, tapi bila ambil pekerja ni meningkat sampai 3-4 kali keuntungan. Langsung Siti Khadijah bagi tahu ke Maisarah. Dia kata kalau mugi selidik tengok, jangan royak ke dia. Guano yang dia ni nego sampai 3-4 kali ganda untung. Mengikut akaun kita ni meningkat keuntungan. Aku takut dia ambil barang lain, dia jual juga, lepas tu dia masuk dalam akaun kita juga. Maisarah pergi buat bodoh. Duk perhati tengok cara Rasulullah SAW nego. Tak ada pun dia ambil barang lain pun, nego hak suruh jual hak tu ya juga. Tetapi Maisarah tengok juruhnya Nabi ni, kalau dia jual wadakong, dia tak ambil pun sebutir buat makan. Kita kalau orang suruh jual wadakong, kat sekilo duk tepi tu makan. Tak kira boh nak token nak marah. Tak maaf lah kau betul lah kan. Kenapa? Allah, mungkin dia jual gapo begini. Nak kau makan pun tak boleh juga gapo begini. Cari orang lain lah kerja. Kita berasa trio juga. Mak gue tu koyak sebutir. Kira banyak kilo kita pada hak jual. Okey kata, guano ni tak boleh. Kenapa? Tapi Muhammad SAW tidak demikian. Bila begitu, Siti Khadijah ni di rumah dia nengung saja. Nengung. Masyarah kata, boh, 2-3 hari dah hama tengok boh ni nengung. Boh mikir ke apa dia? Nego kau hutang sampai 3-4 kali ganda dah. Kau boh ada mikir ke apa? Tak ada satu. Kau boh nak buka cawangan nego lain pula ke apa begini. Boh ya. Tak ada. Masyarah pergi cuma. Tengok nengung juga cuma. Kau boh ada ke dia ni boh. Tak sedap ni lagu ni. Nampak boh pun royak lah kau boh ke apa begini gitu. Siti Khadijah pun royak kau dia. Dia kata sebenarnya aku kenal kau budak tu. Cuma aku tak berani nak royak, takut dia tak sim, muka aku tua. Tak kira budak nak muka aku tua nak gitu. Maisarah kata tak apa boh, teh dulu nak gitu. Pasal boh pun walaupun janda, tapi kalau dengan anak dara, mengaluhkan anak dara. Boh comel. Siti Khadijah ni comel tuan-tuan. Kalau ngah ada rumah kita, panggil tak dengar. Nama Khadijah juga, minta maaf kebetulan di sana tu. Nama Khadijah juga, tapi kat jerit dengan suka serupa. Kesih pun belok. Tapi Khadijah ni memang la ilaha illallah. Cuba bayangkan seluruh peniaga-peniaga jutawan berebut-rebut nak Siti Khadijah, tapi Khadijah tak layan. Lama Siti Khadijah janda ni nak yakwi. Orang tu nak, orang ni nak, Siti Khadijah tak layan. Nak yakwi. Tapi dengan budak ni dia halah. Masyarah kata tak apa, nanti aku tanya khabar lah ke mana. Siti Khadijah kata tanya khabar lah nak gitu. Pandai-pandai lah patut siuk kau berapa. Langsunglah dia pergi tempat Nabi Muhammad SAW. Dia kona. Last kali dia poyak. Dia kata Muhammad, boh kita tu kenal kamu tu. Nabi Muhammad kata, Allah terima kasih lah. Amun nak benar kalau kerja ni orang suka orang kenal. Dok bukan soal nego kenal. Dia kenal kamu, dia nak kamu. Tak logik, impossible. Tak mungkin dia kata toke hamba nak nikah dengan hamba. Bukan dia. Ada pula kau nikah dengan koli kira suruh dok nak betul.
Tak logik. Duk main oleh gapo begini, duk gapo begini, ambo sesok. Ambo ada gapo dia, kerja pun dengan dia gapo begini. Jolo kau demo ni gapo begini tak ada. Pung balik royak ke Siti Khadijah. Lagu mana masyarah mengtanya khabar gapo begini. Boh dengar kau dia kecek tu colok capur kali, dia nak juga kau boh, cuma dia malu pasal boh kaya dia sesuk. Boh ni tokek dia alkoholi. Tu je. Wah, hak tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Asal ke dia nak? Cuma aku takutnya pasal takut dia toksik. Aku ni tua, dia budak. Dia kata tak apa, tu tak ada hal. Kalaulah begitu keadaannya, wahai masyarah, mau aturkan supaya kita pergi minta dia. Pasal nak tunggu dia mai minta kita, tak mungkin. Dia nak bawa gapo? Dah kita berasa nak dia, dah dia kata gitu, mau atur. Berapa hantara? Royak. Langsunglah dia pergi minta Rasulullah. Nikahlah dia dua tu. Bila dia kahwin dua tu, seluruh masyarakat Mekah Gabriel tak kata. Allah. Nyopaka cenua gapo. Ni soh ni adik sia ni. Tak logik. Pasal sebelum pada ni semua orang nak berlaku Siti Khadijah kata aku tak sini kau dah, aku tak sini dah. Dah bukan orang sebarangnya hok mari minta. Kaya muliane no yawi, jutawan, hartawan, khabar budak celih, kali jo piku barang. Ni ada tak kena ni, mesti celih ke dia ni. Mesti dah. Nikah ni bukan kerana nak kau Khadijah sangat, pasal dia tahu Khadijah kaya. Ni nikah kerana harta. Gapo dia tu? Kelik Nabi Muhammad SAW. Royak kau Khadijah kata secara korel lah ya Rasulullah, tak secara korel lah. Orang kata belakang nak begitu. Janji kita dua bahagia. Apa tahu? Abang bukan ada piti. Apa tahu abang kerja dengan abang? Dan abang pun tahu abang minta abang. Dulu apa orang? Rasulullah bahasa tak ada bersatu. Alhamdulillah. Siti Khadijah pula tubik luar. Allah munggah tak khabar sungguh. Allah tua nikah dengan bodoh. Biar khabar kat kita orang tua dah ni. Allah cari sama tua baru jala. Baru pakat mecek. Gap dia tak kata. Gelik royak. Tetapi dua tu alhamdulillah. Gap dia tak kecek. Tak peliklah kalau kita hari ni tuan-tuan, bila orang tengok kita bahagia, Syaklamin galo motosikal mari masjid. Syaklamin sudah masjid pergi berhenti ke mana-mana makan. Tengok sebelah belakang ya. Nak tunjuk kau orang tu. Nampak tengok hak tu beri pegang pinggir. Beci aku. Hak tu pula tak boleh jalan dua lakuh beri. Dua lakuh nak suruh bini peluk tu. Tak padan dengan tua gelenya. Gap dia orang tak kata apa. Kenapa? Bila di usia Nabi 40 tahun, kematangan, mantap, kendiri yang kukuh, disiplin yang tinggi, Allah Ta'ala jemput untuk menjadi Rasul. Dan menerima wahyu di Gua Hira. Semua sedia maklum, didatangi dengan Jibril alaihissalam memeluk Nabi kali yang pertama peluk biasa. Nabi kata aku tak reti baca peluk kali yang kedua peluk seerak-eraknya. Sehingga Nabi lemah, payah nak nafas. Kelik domah damai.
Kata, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Dideklarkan dengan orang yang berselimut. Balik di rumah Siti Khadijah, ambil selimut pun takut lagi. Siti Khadijah ambil peluk. Mungkin dengan pelukan aku ni rasa kepanasan. Takut lagi. Tak ada orang nak buat Siti Khadijah. Kalau Kelantan kata cawak kota, ngelah sekali Siti Khadijah cawak kota. Siti Khadijah buat kain tudung dia, nampak aurat, kerana untuk membantu Rasulullah. Jibril alaihissalam bila tengok aurat Siti Khadijah, Jibril pun lari selalu. Apa isyarat? Bila perempuan membuka aurat, malaikat tidak akan masuk dekat. Malaikat lari. Yang datangnya ialah iblis. Dengar ibu-ibu semua. Kalaulah Siti Khadijah tidak buka aurat dia, nescaya Jibril akan selama-lama duduk situ. Bila dia lari, apabila Siti Khadijah buka aurat dia sikit pasal nak urus Nabi, maka Jibril tengok, malaikat tengok aurat, malaikat pun lari. Cuba tengok masyarakat kita, perempuan-perempuan. Sebab itu tidak ada rahmat, tidak ada redha Allah, tak ada gotu, tak ada begani. Kerana penuh dengan buka aurat. Malaikat lari habis. Yang didatanginya ialah iblis. Nabi berasa sayu hati. Nabi rasa bimbang dan rusing. Setelah menerima wahyu tu, lama nak menerima wahyu yang kedua. Nabi menunggu. Tetapi Siti Khadijah kata dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan kamu berduka. Allah Ta'ala tidak menghubungimu. Wahyu yang seterusnya tidak didatangkan kerana kamu dalam keadaan tidak sihat. Nanti musgah molek, nescaya Allah Ta'ala akan hubungimu lagi. Tengok bini hak juru. Sejuk rasa. Tidak kata bila tok laki duk rusing, kita kohotin dia pula. Nak gitu. Tengok, dia ajar cara bini, nak jadi bini tu tengok tok laki duk rusing gitu. Tak apa abah. Tuhan bukan lupa ke abah. Cuma sekarang ni pasal abah tak sihat. Nanti abah sihat, Allah Ta'ala akan hubungi lagi. Pasal nombor handset ke apa ada kan dengan dia kan? Pasal rusing. Tok laki kita berasa guan. Nak gitu. Nah. Bila Nabi bermulanya nak yakwi tuan-tuan, menerima wahyu, juruh tak juruh Nabi semua kita sedia maklum digelar sebagai Al-Amin. Kalimah Al itu artinya khususiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bila sebut Al-Amin, dia saja. Tapi bila sebut Amin, mungkin ramah. Kalimah Al itu dalam bahasa Arab artinya ketentuan. Kalau orang putih kat da lah. Seluruh pelusuk Mekah ni duduk sebut Al-Amin, 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 Al-Amin. Daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut, akhir sekali semua orang tahu Muhammad ini Al-Amin. Supaya kita lah, kita ni kita. Kita jadi petugas di masjid ni. Bila orang mari sembahyang dan sebagainya, di kalangan ahli jemaah kita ni mesra dengan orang-orang musafir mari. Musafir ni akan balik royak ke kampung dia. Allah kawal singgah semaya di masjid Daleru tu ke. Allah bagus-baguslah di jemaah dia. Kalau siapa tu tanya khabar, munggu dia tak aja tengok kita ke. Oh, selekeh-lekeh-lekeh, mari mana? Oh, lepas tu nak balik mana? Nak balik Kota Baru. Oh, selekeh-lekeh-lekeh. Naiklah semaya, naik semaya. Nanti amo buka kipas, tunggu buka kipas. Nak yakwi. Oh, nanti amo buka lapu cuma nak gitu. Ha, kain-kain ada tu. Nak gitu. Selekeh dah, lekeh-lekeh. Maya. Nak gitu. Dia klik royak kapun dia. Oh, payah nak cari kapun tu. Kalau kapun kita,
Sudah semaya esok pun tutup selalu lapu. Tak dia nak semaya sunat. Kawan semaya itu dah gelak. Gaduh nak kelik dia. Tak maaf lah, betul lah. Tapi masjid tu dia tunggu atas kursi kita duduk semaya tunggu. Oh bagus sungguh. Padahal seorang yang bagus. Seluruh ahli jemaah kapun ni orang kejuasan. Bagus ya orang kapun tu. Bagus ya masjid tu. Pun orang lain singgah pula. Lagu tu juga. Ngelas kali dia kata, dia mau singgah lah di masjid tu. Memang mesra sungguh. Kenapa? Orang bawa mulut ke mulut. Bila Nabi Muhammad SAW ini jujur, kecek, luruh, molek dan al-amin dipercayai, orang pun royak kecek. Seluruh kota Mekah, hak tak kenal dia pun sebut al-amin, orang tahu selalu budak tu. Oh, jujur sungguh budak tu. Kahwin dengan ada cerita. Nak ya. Sebab itu kita jangan sekali-kali bila orang singgah masjid kita menyebabkan orang terlekat satu benda tak molek, orang akan bawa sampai bila-bila. Akibat nilai setitik rusak susu sebelangu. Orang akan bawa masjid kita ni atas nama kampung. Tak usah singgah masjid tu. Kalau singgah tu kena nak semaya dalam, nyahambak semaya luar. Allah kawan duduk situ 3 jam tak ada seorang habuk tanya mari mana gapo. Naik atas masjid kat ngawas sobeh serban dengan sudah maya kat turun cung kawan kelipah tengok. Nak tegur tak berani pasal mengo tengok demo warung telajuk rupanya ulugan rupanya. Orang ke bawa tuan-tuan. Batu masjid hak hamba jaga tu kan. Masjid tikah hamba besar kali jemaah hamba. Bila tetamu mari, akrimu daif iza ja'ak. Muliakan tetamu mari. Sekadar tanya tak apa dah. Selekal. Amai mana ni? Dia oyak mari sikit. Saya kelas maya dah. Orang ke bawa siapa bila. Nabi tawaduk. Nabi peramah. Bila begitu tuan-tuan dan puan-puan, bila disebut sebagai Nabi ini sebagai Al-Amin, bila Nabi terima wahyu untuk menyebar kalimah Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, risalah yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah, nak suruh manusia ini jadi juru balik semula ke jalan yang benar, Nabi pun tubik. Nabi naik atas Jabal Kubis. Hari ni Jabal Kubis itu tak ada dah. Nyosodok ke Arab Saudi, buat gaul dia tuan-tuan, buat istana raja. Ke tuan-tuan pergi Mekah ke tuan-tuan tengok ada atas tu istana raja tu atas bukit Kubis tu. Pak Nabi naik tinggi sepuluh member. Nabi naik, Nabi kata ke dia. Nabi kata, wahai kaum-kaumku, orang-orang kampung aku, tubik berlaku, ada benda baru aku nak oyak. Bila Al-Amin nak oyak benda, moga orang yang dipercayai pakak tubik habis. Pok-pok darah dia ni ke ketup itu. Tubik. Anak saudara kawan nak oyak benda ni. Kerja kerah Abu Jahal, Abu Lahab. Dia royak. Tubik. Oh, merepong depan Jabal Kubis. Duduk depan pok-pok darah. Dengan moyak ni anak saudara kawan nak oyak ni. Dia kecek tahu apa. Mak. Nak oyak ni. Ni duk main lek belakang, ngelik, cak kena kelik. Bukan sini, Jabal Kubis. Nak bobuk nak duduk depan nak dengar. Mungkin tak ada mic ketika tu ke. Lah ni ada mic, tak apa kita duduk luar pun dengar. Setengah-setengah orang tu duduk domuh dengar. Lepas tu kawan tak pergi, mungkin dengar. Kawan dengar juga dia tu. Oh, belum tentu lagi dia mau duduk masjid dengar. Ke dia mau duduk masjid, dia mau tidur, kawan dengar seputih-seputih. Kalau lagu tu baik kawan duduk rumah pada dia mau main masjid. Kena dia weh.
tak dia nak ayat ni. Tambah pula ada goni pula. Kawan tak pergi masjid pun, kawan live, kawan tengok. Siapa Z? Kau panggil bini kawan main-main dengan ustaz ni. Sahur ni ustaz ni. Tapi tolong kik warna tahulah nak begitu. Nak. Esok, apa dia mau tak pergi masjid tak nanti kau pergi, asal kau dengar. Kau dengar putih-putih dia royak tu. Bagus ustaz tu nak ayat begitu-gitu. Oh, kalau lagu tu tak payah marilah belakang. Pakat duduk rumah belakang cung. Moga-moga ni ada dah kan? Facebook like. Nak begitu. Mari hak je nak takat dengan hamba sudah. Pahak lain duduk rumah belakang. Kena pulak nak begitu. Mana dengan aku nak ayat. Percaya tak mu dia kata sebelah bukit ni ada satu bala tentera yang akan menyerang kita. Bila-bila masa saja. Percaya ke tak aku ayat ni? Gapo dia buat Mekah kata. Mugayaklah gapo Muhammad, aku percaya belaka pasalmu Al-Amin. Dan kami bersedia untuk menghadapi serangan mereka. Walaupun kami tak tengok musuh ada balik bukit, dah mu kata ada musuh, kami percaya. Pasalmu Al-Amin. Nabi Muhammad pun kata ke dia, andainya kalau tu yang aku royak, mu tak tengok musuh ada, mu percaya tak bumi dan langit dan seisinya ini ada tuan dia. Siapa tuannya? Allah. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan-Tuhanmu semua. Tuhan yang ada di Kaabah itu dan berketuakan dengan Lata wal Uzza, dia adalah makhluk, bukan Tuhan kita. Gapo dia Abu Jahal Abu Lahab kata, kalau ni lah mu nak royak ke aku, hari ni juga aku istiharkan perang denganmu. Dan hari ni juga mu bukan anak saudara aku. Tak ada lagi orang berani menghina Tuhan kita Lata wal Uzza. Jak daripada tu kalau dong tu nenek kita. Inilah Tuhan kita. Kabar-kabar kepercayaan yang kami beri kepada mu menghina ke Tuhan kita. Hari ni putus waris. Mu tidak anak saudara aku. Boleh minum air Kedah sekali, boleh pergi Kota Baru naik kereta sekali, boleh pergi mana makan-makan, boleh pergi sekali, boleh pergi jalan sekali, pun rakyat. Dia mau kena pergi masjid kata, ni kau dah malah sayang dia mau. Nampak? Demo kau kawan. Ikut kawan lah. Tak apalah, set-set demo masuk syurga. Tak apa, kawan masuk neraka pun. Moga bukan lama masuk neraka, lepas tu masuk syurga pula. Kau tak sign dah dengan demo. Nampak? Jangan setuh bab semaya. Jangan setuh bab mari masjid. Jangan setuh bab mari kuliah. Kita boleh saing bila-bila. Tapi setuh bab semaya, setuh bab suruh mari masjid, setuh bab suruh waktu suruh ni hak agama suruh, dia akan renggal lama-lama. Kalau tak boleh saing set-set tu ahli jemaah lah. Kau tunggu kita tak pergi masjid ke. Nampak? Boleh nak saing, jangan setuh. Hamba binai juga Kedah. Dan memang kaki Kedah. Dan orang yang minai sekali dengan hamba termasuk ahli jemaah yang tak main masjid pun ada, dan hak tak raya Jumaat pun ada. Tanya sahabat hamba hak mari dua orang tu. Hamba tidak pernah setuh pun masalah masjid, hamba tak pernah setuh pun masalah Jumaat. Boleh minai tiap-tiap hari sekali. Dan dalam masa yang sama main nombor. Kedah tu main nombor. Hamba tak pernah kata ke satu. Hamba kata dalam kuliah hamba. Hamba royak secara umum. Tapi esok hamba boleh minai sekali lagi. Andainya kalau hamba setuh, momong aku. Lakum dinukum waliyadi. Momong aku. Tak ada dah ustaz. Bila Nabi Muhammad SAW menyebut Allah Tuhan kita, Al-Amin sudah mula luntur, tak ada dah Al-Amin.
Ngelas sekali timbul mamak ya. Gagal putih Mekah. Sudah hilang Al-Amin. Muhammad yang menghina Tuhan kita. Tidak ada dah perkataan Al-Amin. Bila kita melangkah kaki menyebut tentang agama Allah, hukum Allah, sebut masjid, sudah tentu orang akan merasa apa? Saing kita pakai lagi selalu. Bila begitu keadaan bermulanya dakwah Nabi, bila menyentuh tentang Lata wal Uzza dan Tuhan-Tuhan, tak kena tu babak mung tu duduk tawah tu. Telanjang bagai bukan kaedah dia. Tak kena tu cara menego tu. Nipu orang dan sebagainya. Cara nego yang betulnya cara Islam. Tak betul tu cara menikah tu. Cara yang betul cara Islam. Menikah cara babak mung tu, orang yang kedebeh bini ramah. Siapa dia yang kedebeh hamlah bini ramah. Hak nakuk seorang apa kita. Hak nakuk lagi tak bini terus. Nampak? Zaman jahiliah gitu. Siapa dia hak kedepet, mana tina dia nak. Hak menakuk, maka kebuk. Bila mau masuk Islam, Islam mengajar lagu ni cara kahwin, lagu ni cara berumah tangga, lagu ni cara muamalah, lagu ni cara ibadat. Cara ibadat mu tak kena tu pasal mu sembah makhluk juga. Mu kena sembah Allahu Rabbul Jalal. Bermula di saat itulah tuan-tuan, maka masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah, masyarakat Mekah mengisytiharkan perang dengan Rasulullah. Termasuk pak saudara dia. Bukan anak saudara kahwin. Anak beranak pun jadi bala. Balik rumah, anak saudara ada atas rumah dan sebagainya. Kebalik, Allah, bapa tak pergi masjid katak ni, gapo gini ni. Orang ceramah malam ni. Bapa tak pergi subuh gapo gini. Oh ni kau tak lagi pak saudara kahwin. Tidak sepuluh pak saudara kahwin sore lagi, pak saudara kahwin sore lagi. Dia tak cara. Pak saudara hak ni kau tak lagi, hak ni tu kau jaga pergi rumah dia. Kalau pergi tanya kau semaja. Kau tak lagi nak. Jolo, bunyi jolo Tu dah. Cuba setuhlah anak beranak kita. Hak tina cara hak tina, jatah cara jatah. Anak saudara. Bapa tu pakai lagu tu malu kau orang. Bapa duk jual body lagu tu tutup aurat ke apa begini. Lagu mana anak saudara kita? Pong bunyi motosikal kereta kita siapa ada rumah dia. Pop lagi tak ada nak. Oh, mari dah. Wang mari dah. Oh, apa ni? Oh, tok lebah mari. Mata kita pun nak sangka, pas mana habis budak-budak ni? Mok pun khabar lain. Tahu tak ada budak-budak ni, tak ada lagi tobik mana padahal nak gitu. Nampak? Kena suruh anak saudara saya naik. Alah. Jangan setuh sikit abut pun. Wipitis pula ada. Ni anak saudara ni pak saudara hak kawan saya sekali. Nampak? Lebih-lebih lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosek dengan minum araknya, dengan perzinaannya, dengan sembah berhalanya dan segala-galanya, sudah tentulah tentangan itu dia. Balik rumah, nak yakwi main kok kiri kok aneh kok atas kok bawah kok apa gini. Kalau betul-betul tak jiri air nak yakwi rebah beleping. Tapi pun klik rumah, mojo ada bini yang hebat. Tak apa ya Rasulullah. Biarlah seluruh orang di Mekah peci kemung janji biar aku seorang yang sayang dan rindu dan kasih kemung, sudah cukup dah. Bahasa guana kita klik rumah, klik rakyat ke bini. Orang tu kata gini kita, orang ni kata gini kita, orang ni kata gini kita ni. Bini kita pun klik kata biarlah bah.
Tak sedut cara lah popok tu. Mungkin dia tak tahu ke satu tu. Dia bukan dengan orang ngajar sangat gapo gini gitu. Dia ke radio gitu gak, tak kerja buat gitu. Dia Tuhan nak taufik hidayah ke dia insya-Allah lah tu abang. Sabarlah abang, Nabi lebih lagi gapo gini. Kita pun rasa dah. Bagaimana kalau kita klik? Allah, popok tu kutik marah. Jala dah orang makan abang pun. Abang berdoa kata nak gitu. Bukan setakat orang amor pun berasa tahu. Tapi tak ada arus muka abang tu laki. Kalau tidak untuk berasa warna kita. Oh, kau semua Allah. Padahal nak ayat bui tuan-tuan, dia bukan tak tahu luar nu kalau kita royak benar betul. Patutnya dia tolong khabar lain. Kita kerja, ada kerja pejabat ni ke? Musyarat pagi tadi. Assalamualaikum, boh hadap kita. Siapa Zek? Tak kena belakang kita. Mimi nak peceng hari ni lolo. Kena marah ke boh. Mimi musyarat nak nusuk bawah kursi, bawah meja. Kena marah ke boh. Kelik rumah koyak kebening. Allah musyarat hari ni. Hei, boh ni tak kena luan no. Ya assalamualaikum tu kan. Nyogomo atas habis sore sapak sudah. Abai berasa lolo nak pecing. Bukan dia song nak tobik pula bahasa paruk-paruk. Mu ayu habis tu aja kata lagu tu. Bini kata biarlah abah. Munggo dia boh kan. Kemarin yang dengar kemarin molek boh. Boh ni kata belanja air gapo gini gitu. Hari ni gini pula. Dia ada tak kena mana tu abah nak gitu, sabarlah. Nak gitu. Kita berasa guana. Kita tengok esok pula abah. Pung esok boh pun ajak kita makan nasi gapo gini. Boh kata secara lah kemarin habis dah gapo gini. Kita pun berasa reda, klik royak ke bini. Molek hari ni belanja dengan nasi dengan gapo, pahwi pitih pula gua minyak mutu. Bini kata, itulah hamba royak, abang tak siap dengar. Memang manusia gitu, kita berasa lagu mana. Tapi lagu mana kalau kita klik bong gapo gini pun bini pula kata, dah pun abang tiap kali kerja tak bagus ke gapo. Memang kita tengok domoh perang abang lagu tu, kalau kita jadi boh, Allahu akbar, somak barak kita nak jauh. Kita tengok Siti Khadijah. Motivator yang utama penyejuk Nabi. Sehingga Siti Khadijah katakan dia, ya Rasulullah, mu jangan mikir nah masalah pitih. Gunakanlah segala hartaku untuk fisabilillah. Aku redha. Mu jangan mikir pasal mu nikah dengan aku mu sesak. Kapan nikah dengan aku ni, aku kaya, habis harta aku kerana untuk mu. Selakai ya Rasulullah, untuk fisabilillah. Selakai. Aku redha. Sehingga Siti Khadijah waktu wafat, Allahu Rabbi ya Karim. Nak kapal dia pun tak ada. Sehingga dia minta ke dia. Dia kata, izinkan serbanmu itu membalut mayatku. Menangis Nabi. Tak tinggal ada sekarang habuk untuk fisabilillah. Siapa nak buat kapal dia pun minta kain serban Rasulullah. Bini kita orang ajak pergi umrah, dia pitih banyak, kita tak cukup. Dia mau tak segi dah tak cukup kan? Kita enggak cukup dah. Dia mau duduk rumah jaga itik ayam ke apa gitu. Dah pitih joli sangat ke berotu ke berani buat beli rokok saat lah berapa gitu. Nak cukup ke dia? Kita cukup dah. Kita boleh pergi dah nak begitu. Dia mau duduk rumah. Kalau bini kita tu jiwa dia supaya Siti Khadijah, tak apa abang tak cukup berapa ribu lagi. 3,000 tak apalah, ambil hamba lah. Biar kita pergi sama-sama. Kita pergi Yomo sama-sama, kita pergi Patah sama-sama, kita pergi Mekah pun sama-sama. Kalau abang tak cukup pitih, berapa ribu abang tak cukup? 9,000 tak cukup. Bukan tak cukup, tak abang tak ada 50 botol tu dah gitu. Berutung lah. Mana tahu malam ni kekelik ke? Bini kata, jalan juga ustaz royak tu. Kita pergi umrah dah. Nak pergi mana aku pitih mana ada ke apa. Tak apa. Hak abang wiwi tu kan kita taruh. Abang tak tahu. Amo sipir cukup kita pergi dua. Nyanyi kamu ke? Nyanyi kamu.
Kamu masuk hati hak Ustaz Muhtar tu royak. Jala Ustaz Muhtar tu royak tu. Gini. Kita pergi daftar lah besok dia kata. Tahu aku ikut mung ya. Aku tak apa belakang. Tapi mu jangan bakit lah esok. Lama ke klik-klik kata demo tu boleh pergi umrah aktiviti kita lah tu. Kalau tidak kita tak boleh tak boleh gigi demo tu. Aku tak siap lagu tu. Dok abah. Ku rela untukmu. Bola bini lain patah hak tu ya. Pelah. Rugi tak bawa malam ni. Kalau tahu gitu aku bawa katik malam ni. Bini aku pitih banyak tapi kedekut la ilaha illallah. Duk royak tak duk pitih. Aku tengok 4 ya berak, 5 ya berak, 10 ya berak. Dia sendiri 90 dah berak. Capo. Ya kita bahas kecil manis juga mepeh pagauk pula. Luar tak ingat zik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penenangnya Siti Khadijah kepada Rasulullah yang menyebabkan Rasulullah berasa suatu energi, suatu kuasa lu untuk bersemangat nak ya. Apa? Pasal ada penyejuk. Buat apa dia post rumah klik rumah. Siti dia kata tak apa semacam. Allahu Rabbi ya Karim. Kita nak syekh lalu kalau winning lagu tu. Tak apa abang. Tak apa abang gi orang bad. Gi. Lama ke tak dia semaya jom okey. Anak-anak ni tak apa tinggal kita. Tak apa tinggal kita. No. Tu dah sial lah kamu hak tu nak mandi, hak tu beruk, hak tu nak nasi tak apa. Gi abang gi. Munggu semaya ngorek bukan lama buat 3 rakaat juga. Nak gitu. Cuma abang yang klik lewat pasal sudah semaya bagi Kedah nak gitu hak tu. Abang bosok pergi Kedah lah pasal nak semaya pula nak gitu. Bening dia akan jadi gitu tuan-tuan. Dia suka tengok kita main masjid. Dia suruh dia ayat selesai dia gitu. Hak di rumah juga. Tak boleh punya rebel lah. Pergi somong kat gitu. Alhamdulillah lah kau mati lagi tu kat nak gitu. Hak di rumah hamba tu lagi lah. Rajin lagi belum best bayar dah. Tak kata apa hak tu. Besok lagi tok laki dia mau belum best bayar dah. Tok laki kawan ni bila best baru semaya. Nak gitu. Baik, muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, selama bila 40 tahun sehingga ke Nabi berumur 63 tahun, 23 tahun Nabi bergelombang untuk menyebar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk menerima Islam kepada umat dia. Supaya kita boleh terima Islam dan hari ini kita berada dalam Islam. Kabar-kabar Nabi berjual siapa begitu mau nak ayawi. Berperang-perangan sehingga Nabi mujahadah siapa gitu mau. Boleh popok kita buat tak tahu. Kita ni si tanggang moden. Kita ni kacau lupa ke kulit. Masakan mu nak berjual untuk agama aku. Aku nak suruh mu selawat mu tak sedah. Bila orang selawat mu tak erti. Tapi mulut mu kata cinta, saya, kasih, rindu pada aku. Pun bila selawat kat bangga. Tak apa nak bunyi. Nampak? Setengah-setengah ada orang tu Nabi tak buat selawat ni makluk. Setara tu nak ayat. Nabi adalah manusia yang paling sibuk sekali di akhirat kelak. Nabi manusia paling sibuk sekali di akhirat kelak. Kenapa? Kerana dia nak menyelamatkan umat dia. Nabi VVIP kepada Allah Ta'ala di akhirat kelak. Kalau di dunia ni, kalau VVIP, segala-gala orang buat mari belakang ke dia. Tapi terbalik, Nabi VVIP di akhirat kelak, Nabi paling sibuk sekali. Lagi dekat misan, kat timbangnya, tengok mana umat dia. Bapa, pasal nak syafaat, takut timbangnya tu berat, ini pun kabar-kabar berat di dosa. Rengge di pala. Nabi nak ambil serbai aku nak letak tu. Aku nak suruh biar
berat pala, aku nak suruh umat aku masuk syurga. Orang lagi kat hisab pula. Pak kira Nabi doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, tolong hisablah hisab yang baik untuk umat aku. Kira molek lah ya Allah, tolonglah ya Allah. Doa ni Nabi tak doa di dunia, Nabi doa di padang mahsyar. Orang lagi kat siratal mustaqim, tengok umat dia meniti, supaya jangan jatuh bawah ke neraka. Dan aku tahu umat aku dahaga di padang mahsyar, matahari sejengkal. Aku menanti umat aku di kolam Kausar. Siapa yang umat aku? Mai dago. Siapa gitu mau sekali Nabi saya kita. Bukan setakat di dunia, di akhir hayat Nabi, ummati bisalah, ummati bisalah, ummati bisalah. Siapa di padang mahsyar pun Nabi nak syafaatkan juga umat dia supaya jangan masuk neraka. Kabar-kabar kita nak yakwi Allahu Rabbi ya Karim, nak ikuti sunnah Nabi yang utama, semaya Jumaat tu pun pah fikir. Siapa dia suruh semaya Jumaat? Siapa dia suruh mai masjid? Siapa dia suruh mai dengan orang ngajar? Siapa dia suruh kita berada di masjid? Siapa dia suruh? Tok Imam, Tok Bila, Tok Peti, Tok Qadi? Allahu Rabbul Jalal, yang diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar-kabar kita kata cinta kepada Rasulullah. Mana bukti kita cinta kepada Rasulullah? Tak payah sebut dengan mulut I love you. Perilaku itu menunjukkan mu cinta kepada Rasulullah. Bapa mari masjid kerana Rasulullah suruh. Bapa mari semaya Jumaat kerana Rasulullah suruh. Bapa mu mari mu mari semaya subuh berjemaah kerana Rasulullah suruh. Bapa mu pakai serban kerana Rasulullah suruh. Bapa mu agak ni kerana Rasulullah suruh. Semampu kita yang kita mampu. Kabar-kabar kita nak petikaikan dengan apa yang Rasulullah suruh, dan kita pergi balik dengan lain. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala, amba rasa cukuplah setakat tu dulu, kerana Tok Guru amba pesan dah. Dia kata, Muhtar, esok-esok kalau mu kuliah, kalau mu ceramah, mu tengok orang depan mu. Kalau orang depan mu baik kaki sabar dia kali, baik mu berhenti. Enggak mu tengok popah. Tak popah buat apa, pukul 9 dah tuan-tuan. Nak kita minta maaf banyaklah, kerana mengambil masa yang lama. Jaga ceramah sampai pukul 9, selalunya 10 minit, 15 minit lepas masuk waktu tu berhenti dah. Tapi pasal mu tengok nampak duk begitu belakang. Tak tahulah nak marah kau gap dia, tak tahu. Lepas tu nak qada pasal banyak kali dah minta tak boleh mari. Jadi padalah kalau mari ni pun pukul 9, maknanya tak mari lepas ni pun tak apa dah. Maknanya muak dah gitu. Terima kasih banyak dah. Dan mau minta maaf banyaklah dengan orang kampung sini kalau sekiranya cara hamba berkuliah tidak kena dengan kaedah orang kampung sini. Hamba tak boleh hubung cara style hamba. 5 minit skema molek, 10 minit ditubik perangai asal. Inilah perangai hamba kuliah. Jadi kalau dia mau tak kena gapo, ala balik dia mau kecek lah. Macam gapo aku tu nak kata korek apa gini, ikut demo lah waktu tu. Waktu tu boleh. Tapi hamba tak boleh nak ubah fashion. Sebab kita lah mula-mula jadi natu kan. Oh, belum jadi natu, belum baik maya dah Dia lama maya dalam bilik pakai senyak gitu. Dia tu bik perang asal, tak usah susuk lah. Poi gak orang tino mula-mula jadi natu, koyak baru agak kohot sengih asal baru boleh makan. Lembut saja. Dia lama kata atas meja pakai katuk kokok kejut tua. Dia kata bik perang asal. Hamba pun gitu juga. 5 minit molek, pas 10 minit tu bik perang asal. Kalau tak kenal dengan orang kat sini, orang kampung sini, hamba minta maaf banyak. Dan terima kasih banyak pada pengurusan masjid kerana sudi jemput hamba yang taih lagi lemah ini untuk berkongsi. Dan sebenarnya hamba tidak mampu untuk menceritakan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langit dengan bumi lah, Allahu akbar. Tak, kadang-kadang ni kita kecek saja sebenarnya. Amal kita tak seberapa. Jadi itulah saja akhirnya aku qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa syafa'atina ila yaumil qiyamah bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.